3 Ogos. Saya Merakim Lokman, tajuk utama hari ini. Sarawak perketatkan prosedur operasi standard memasuki fasa 3 PPM. Cubaan lolos penyeludup rempuh bot maritim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak akan memutuskan dan mengubah jadual dirancang untuk mengetatkan prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan COVID-19 terutama membabitkan varian Delta. Penasihat JPBN Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian berkata ia susulan peralihan Sarawak ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara berkat kuasa Rabu ini. Tambah beliau, pertimbangan perlu dibuat dengan mengambil kira isu baru COVID-19 yang membimbangkan. Ini termasuk mengambil pengajaran daripada kesan dan masalah yang berlaku sebelum ini dan menyebabkan kematian tinggi di Semenanjung termasuk sindrom COVID-19 yang panjang agar rakyat di negeri itu selamat ketika memulakan fasa 3 PPM. Jelasnya, rakyat Sarawak bangga dengan pengiktirafan Majlis Keselamatan Negara MKN ke atas negeri itu yang memenuhi nilai ambang untuk beralih ke fasa 3 PPM. Ujarnya, ia hasil usaha Sarawak yang bersatu padu memerangi COVID-19 menerusi kadar tinggi vaksinasi serta penurunan drastik pesakit kategori 3, 4 dan 5 COVID-19 di hospital. Bagaimanapun, beliau mengingatkan rakyat Sarawak perlu terus waspada dengan mematuhi SOP dan mengamalkan keselamatan diri bagi mengelak penularan COVID-19 terutama penularan varian Delta ketika ini serta jumlah kes positif yang tinggi di Kuching, Samarahan dan Serian. BTS Tidur Nyenyak, perkhidmatan penjagaan tilam 7 langkah Kowe menjamin kebersihan tilam yang sempurna. Kami memastikan tidur yang lebih nyenyak. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Negeri Selangor menahan 19 warga asing yang cuba masuk keluar secara haram dengan menaiki sebuah tongkang kayu tanpa nombor pendaftaran. Penahanan dibuat di kedudukan sekitar 2.5 Batu Nautika Barat, Sungai Sedang Besar Kapar. Pengarah Maritim Negeri Selangor, Kapten Maritim Muhammad Rosli Kasim berkata, sebab menyedari kehadiran pihak berkuasa, tekong tongkang bertindak agresif dan cuba meloloskan diri dengan merempuh bot penggalang 41. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan ketika rondaan bersepadu Op Benteng Laut dan Op Ehsan, bot penggalang 41 Maritim Malaysia telah mengesan sebuah tongkang kayu mencurigakan bergerak tanpa sebarang lampu menuju sempadan perairan Malaysia-Indonesia. Sebaik dipintas untuk diperiksa, tekong tongkang bertindak merempuh bot penggalang 41 mengakibatkan bahagian sisi penggalang 41 rosak namun semua anggota tidak mengalami kecederaan. Rembuhan itu juga mengakibatkan tongkang terbabit karam di lokasi kejadian dan kesemua 19 penumpang termasuk tekong jatuh ke laut sehingga hampir lemas. Walau bagaimanapun, kesemua mangsa diselamatkan oleh anggota penggalang 41 dengan bantuan 2 aset polis Diraja Malaysia PDRM dan 1 aset tentera laut Diraja Malaysia TLDM yang juga turut serta dalam Op Benteng. Hasil pemeriksaan mendapati tongkang berkenaan membawa 19 warga asing termasuk tekong terdiri daripada 16 lelaki dan 2 wanita warga Indonesia serta 1 lelaki warga Pakistan dengan lingkungan umur 20 hingga 45 tahun. 12 daripada mereka gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah manakala 7 lagi mempunyai pasport tanpa cop keluar atau masuk rasmi. Kesemua tahanan dibawa ke JTPPM untuk tindakan lanjut. Hospital Kuala Lumpur HKL menafikan mesej tular mendakwa kononnya ada pesakit COVID-19 yang maut namun ketika tiba di lokasi pengebumian, pesakit itu didapati masih hidup. Dalam satu kenyataan, Pasukan Respon Pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia MCMC memaklumkan tiada kejadian seperti yang didakwa. Mesej tular berkenaan mendakwa seorang pesakit COVID-19 yang disahkan meninggal dunia oleh doktor yang bertugas di unit rawatan rapi ICU didapati masih hidup ketika di lokasi pengebumian dan seterusnya dibawa kembali ke HKL untuk rawatan. Orang ramai dinasihati tidak mempercayai mesej itu dan berhenti menyebarkan maklumat palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan keresahan dalam kalangan masyarakat. Pemberian vaksin menggunakan pendekatan walk-in di Lembah Kelang yang berkuat kuasa semalam sehingga 22 Ogos ini diteruskan hari ini bermula jam 2 petang di Pusat Pemberian Vaksin di Senaraikan. Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin JKJAV maklumkan antara lokasi di Senaraikan, Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC,
Pusat Konvensyen Bangi Avenue BACC, Hotel Wyndham Klang, Dewan Tun Razak Sabak Bernam dan Pusat Konvensyen Aidil Shah Alam IDCC. Manakala vaksinasi walk-in untuk bukan warga negara hanya akan bermula di 9 hingga 22 Ogos di Stadium Nasional Bukit Jalil. Individu yang mempunyai sejarah komorbidi diminta membawa surat pengesahan status kesihatan. Juga bawa bukti bermasudatin di Lembah Kelang seperti kad pengenalan, lesen memandu, sebarang bil utiliti atau kad kredit, kad pekerja atau kad pelajar atau lain-lain. Lebih 21.6 juta dos vaksin COVID-19 diberikan melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK sehingga semalam. Menerusi hantaran di Twitter, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, daripada jumlah itu lebih 14.47 juta orang menerima suntikan dos pertama, manakala lebih 7.19 juta menerima dos kedua. Ini bermakna 44.3% daripada populasi negara sudah mendapat dos pertama, manakala 22% sudah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Vaksinasi harian pula mencatatkan 468,526 dos semalam dengan 223,479 adalah dos pertama manakala 245,047 lagi dos kedua. Dos ketiga vaksin COVID-19 atau booster shot wajar diambil bagi mengukuhkan sistem imuniti dalam badan. Penyelidik utama pembangunan vaksin Universiti Oxford, Profesor Teresa Lamb berkata, walaupun badan mempunyai tindak balas memori untuk melawan virus terbabit selepas suntikan dos kedua, namun bagi sesetengah individu ia tidak memadai untuk membina sistem ketahanan badan yang kuat. So in certain individuals, those type of memory responses may not be at a level that could protect you against disease and hospitalization. So in older adults, it's certainly harder to induce, typically it's certainly harder to induce a long-lived memory T-cell response, and you may need a booster there to help augment the, not necessarily the memory, but the circulating T and B cells that could mediate protection. Beliau berkata demikian pada Majlis Persidangan Antarabangsa ketiga Farmasi dan Sains Kesihatan Sains 2021 Universiti Kuala Lumpur UniKL secara maya semalam. Ia adalah acara 2 tahunan anjuran Fakulti Farmasi dan Kesihatan Sains UniKL Royal College of Medicine. Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua akan memastikan lebih 10,000 orang asli di kampung pedalaman di Gomusang, Kelantan mendaftar sebagai penerima vaksin sebelum akhir bulan ini. Ketika ini, lebih separuh daripada jumlah itu telah berbuat demikian dan gerakan pendaftaran diperluaskan ke lokasi terpencil. Timbalan Pengarah Jakua Kelantan dan Terengganu, Roslina Bun berkata, usaha dilakukan termasuk memberi penerangan kepada mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Penerangan turut dibuat penghulu atau tok batin yang sudah disuntik vaksin bagi meyakinkan masyarakat orang asli. Dapat maklumat, ikut pendaftaran yang kita buat sebelum ini kurang mendapat sambutan. Jadi kita dengan kerjasama Jabat Kesihatan Daerah dan juga Jabat YB Agen Parlimen, kita sama-sama turun dengan bersama juga dengan Jabatan Penerangan untuk sama-sama untuk kiranya kita buat outreach secara besar-besaran. Beliau berkata demikian selepas program outreach imunisasi COVID-19 di Postohoi, Gua Musang. Program berlangsung 2 hari itu melibatkan penduduk orang asli di Postohoi, Posimpo dan Poskop. Tak harap cepatlah suntikan vaksin. Sebab kita dengar sekarang ni kampung-kampung yang berdekatan pun dah terlibat. Saya berkeyakinan selaku pemimpin Adun di sini, saya berkeyakinan masyarakat orang asli akan menerima penerangan yang diberikan dan akan mengambil vaksin, insya-Allah. Terdapat 118 kampung orang asli di seluruh Kelantan. 16 Senator Pakatan Harapan menyerahkan memorandum kepada Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim agar membuat keputusan segera berkenaan penangguhan persidangan Dewan Negara. Senator terlibat mendakwa penangguhan dibuat secara tergesa-gesa dengan notis pendek tanpa mengikut peraturan mesyuarat Dewan Negara yang betul. Memorandum itu diserahkan Senator Muhammad Yusmadi Muhammad Yusof kepada Setiausaha Dewan Negara Muhammad Sujairi Abdullah. Mesyuarat khas Dewan Negara sepatutnya berlangsung hari ini hingga Khamis, namun ditangguh ke suatu tarikh ditetapkan kelak.
Ia susulan kes positif COVID-19 membabitkan kaki tangan Parlimen dan ahli Parlimen. Laluan utama kebangunan Parlimen dikawal ketat sepasukan polis, namun ahli Dewan Negara dibenarkan masuk ke Parlimen untuk kepejabat mereka. Puluhan pengamal media turut berkumpul di sekitar jalan Parlimen sejak jam 8.30 pagi bagi membuat liputan. Mencapai imuniti kelompok. Menurut beliau, sekiranya terdapat kes COVID-19 di Parlimen, ia tidak akan memudaratkan. Katanya Dewan Negara adalah tempat terbaik untuk memberi keyakinan kepada rakyat. Tambahan pula, semua ahli Dewan Negara sudah menjalani ujian saringan COVID-19 pada Sabtu lalu. Beliau berkata demikian pada sidang media pada Selasa. Kami di Dewan Negara pada hari ini ingin menyatakan sikap kami terhadap apa yang berlaku, terutama sekali keputusan untuk menangguhkan persidangan. Susulan berakhirnya proklamasi darurat pada 1 Ogos lalu, pembatalan ordinan-ordinan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong tidak lagi berbangkit berdasarkan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Dalam satu kenyataan, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, selaras titah pandangan Yang di-Pertuan Agong dan peruntukan perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan. Suatu usul untuk membahas dan seterusnya mengungkaikan ordinan-ordinan darurat berkenaan boleh dibawa dalam sidang Parlimen yang dijadual berlangsung September depan. Tambah beliau, usul itu yang akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri esok diharap dapat menyelesaikan polemik berkaitan pembatalan ordinan-ordinan darurat secara harmoni dan berperlembagaan. Jelas beliau, proses pembatalan ordinan-ordinan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong seperti mana yang disembah nasihat oleh Jemaah Menteri pada 23 Julai lalu tidak dapat disempurnakan. Seorang pemilik syarikat teksi bergelar Datuk bakal dituduh di mahkamah esok atas dakwaan meminta dan menerima rasuah daripada seorang individu kononnya bagi membantu menyelesaikan kes rasuah. Menurut sumber, lelaki berusia 50-an itu meminta rasuah RM95,000 daripada individu yang kesnya sedang dibicarakan di peringkat Mahkamah Rayuan. Tambah sumber berkenaan, suspek meminta wang itu kononnya untuk dibayar kepada Timbalan Pendakwa Raya dan pegawai di Pejabat Peguam Negara yang menguruskan kes berkenaan. Daripada jumlah diminta, suspek dipercayai telah menerima RM10,000 yang dimasukkan ke dalam akaun banknya sebelum suspek meminta RM35,000 lagi dan menerimanya secara tunai. Difahamkan suspek akan didakwa dengan beberapa pertuduhan di Mahkamah Session Kuala Lumpur esok dan di Mahkamah Session Shah Alam Khamis ini. Pertuduhan dibuat mengikut Akta SPRM 2009. Bank Rakyat melancarkan program Rakyat Preneur 2.0 dengan peruntukan dana RM2 juta yang dapat memanfaatkan 200 usahawan asnaf berpotensi. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEC, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, peserta Rakyat Preneur yang layak akan diberi latihan serta memantauan secara inklusif merangkumi pelbagai aspek. Ini termasuk etika keusahawanan, idea perniagaan, perakaunan dan pengurusan perniagaan serta pemasaran digital dan penjenamaan. Rakyat Preneur 2.0 yang bermula 31 Julai lalu adalah kesinambungan daripada kejayaan program Berintis Rakyat Preneur yang dilancarkan pada Disember tahun lalu. Iaitu peningkatan 10 hingga 15% dari segi keuntungan bulanan perniagaan membabitkan keseluruhan dana RM100,000. Inisiatif itu bertujuan membantu usahawan informal, mikro dan PKS bagi memastikan pemulihan dan kelangsungan operasi perniagaan ketika negara berhadapan pandemik COVID-19. Sunway Malls telah menyediakan modal kerja sehingga RM200 juta bagi membantu peruncitnya menerusi kemudahan pembiayaan yang disediakan RHB Banking Group dan Credit Guarantee Corporation Malaysia CGC. Program pembiayaan bantuan peruncit PKS Sunway Malls akan disediakan kepada peruncit di 7 pusat beli belah kumpulan berkenaan. Menurut Sunway Malls, kebanyakan peruncit kehabisan modal selepas 16 bulan mengharungi pandemik dan memerlukan modal kerja baru. Peruncit yang layak boleh memohon kemudahan pembiayaan RHB sehingga RM500,000. Tempoh pinjaman adalah selama 7 tahun dengan 80% daripada jumlah pembiayaan prinsipal dijamin CGC. Program tersebut juga menggabungkan pilihan untuk kemudahan overdraft sehingga 30% daripada had pembiayaan dengan kadar faedah terendah di pasaran. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Luar negara, Singapura menyarankan warganya di Myanmar mempertimbangkan untuk meninggalkan negara itu secepat mungkin menerusi penerbangan komersial. Ia berikutan keadaan tidak menentu serta peningkatan kes COVID-19.
Menurut Menteri Luar Republik itu, Dr. Vivian Balakrishnan, warga Singapura yang memilih untuk kekal berada di Myanmar harus mempertimbangkan risiko kesihatan dan keselamatan diri. Ditanya mengenai penerbangan bantuan yang dijadualkan pada Ogos, beliau berkata sekitar 240 warga Singapura telah mendaftar dengan Kementerian Luar Singapura MFA. Ketika ini, 3 penerbangan bantuan seminggu disediakan dari Yangon ke Singapura dikendalikan Singapore Airlines dan Myanmar National Airlines. Bagaimanapun, belum ada jaminan penerbangan bantuan ini akan dilaksana secara berkala sepanjang Ogos dan seterusnya. Indonesia menyasar untuk membuka semula ekonomi Republik itu secara berperingkat mulai September ini. Menteri Pengawasi Langkah Pencegahan berkata, sasaran pembukaan semula sektor itu September ini bergantung pada kadar vaksinasi, peningkatan saringan, pengesanan dan rawatan. Negara itu dijadualkan menerima 258 juta dos vaksin antara Ogos dan Disember ini dengan kemungkinan pertambahan 72 juta dos. Ia memadai bagi mencapai sasaran sehingga 70 juta suntikan setiap bulan pada Ogos dan September. Secara keseluruhan, Republik itu mencatatkan 3.46 juta kes COVID-19 dengan lebih 97,000 kematian. Jerman bakal memberi suntikan booster atau penggalak vaksin COVID-19 kepada golongan rentan September ini. Perkara itu dinyatakan Menteri Kesehatannya dalam satu kenyataan. Suntikan penggalak itu akan menggunakan vaksin Pfizer-BioNTech dan Moderna tanpa mengambil kira jenis vaksin diterima sebelumnya. Keputusan dicapai Barisan Menteri selepas perbincangan dengan Menteri Kesihatan Persekutuan Jens Spahn. Mereka juga bersetuju memberi vaksin kepada individu berusia antara 12 hingga 17 tahun. Keputusan itu secara tidak langsung mencerminkan kebimbangan negara berhubung varian Delta. Lebih 52% rakyat Jerman lengkap divaksin dan hampir 62% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Vaksinasi individu berusia antara 12 dan 17 tahun adalah sukarela dan hanya dilakukan selepas menerima persetujuan ibu bapa dengan rekod pemeriksaan kesihatan tidak berisiko. Jerman mencatatkan lebih 2,000 kes harian baru sejak Rabu lalu. Menteri Pendidikan Arab Saudi mengumumkan hanya pelajar yang telah menerima suntikan vaksin lengkap boleh kembali ke sekolah apabila sesi persekolahan bermula 29 Ogos ini. Bagi murid tadika dan sekolah rendah, mereka dikecuali meneruskan sesi persekolahan sehingga mencapai sasaran 70% imuniti kelompok menerusi 2 suntikan vaksin. Janji temu akan diberikan kepada kaki tangan sekolah dan murid yang layak untuk vaksinasi secepat mungkin sebelum sesi bermula. Arab Saudi setakat ini telah melaksanakan 27.2 juta dos suntikan vaksin dengan 8.25 juta penduduk menerima vaksin penuh. Sehingga kemarin lebih 1,000 kes jangkitan baru COVID-19 direkodkan dengan jumlah kematian keseluruhan lebih 8,000 orang. Rusuhan tercetus antara migran dan pasukan keselamatan di kamp pelarian Rudninka, Lithuania. Ya, ekoran rasa tidak puas hati migran berhubung situasi di kamp terbabit yang didakwa serba daif. Susulan itu, pasukan keselamatan terpaksa melepaskan semburan air dan lada bagi mengawal keadaan. Kebanyakan migran adalah warga Iraq yang menyeberangi sempadan dari Belarus. Menurut pihak berkuasa tempatan, kamp terbabit telah melebihi kapasiti dengan kira-kira hampir 4,000 orang berbanding hanya 81 orang pada tahun lalu. Justru ia menggesa kerajaan pusat memindahkan migran ke pusat pengundahan lain bagi mengurangkan kesesakan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perkembangan sukan. Perak FC sah merehatkan sementara ketua jurulatih Chong Yi Fat dengan tempatnya digantikan oleh penolongnya Syaril Nizam Khalil berkuat kuasa semalam. Perkara itu disahkan menerusi kenyataan media yang dikeluarkan di Facebook rasmi kelab itu malam tadi. Tindakan terhadap Yi Fat diambil dipercayai susulan prestasi buruk skuad itu sejak kempen Liga musim ini bermula. Selain dalam usaha menyelamatkan The Bosgores daripada tersingkir kesaingan Liga Perdana musim depan. Menurut kenyataan tersebut, penggantian itu hanya bersifat sementara tetapi tidak menyatakan tempoh secara terperinci. Pengalaman luas Syaril Nizam bersama pasukan Perak sejak 2017 diyakini dapat memperbaiki kedudukan pasukan dalam carta Liga. Selepas mengharungi 16 perlawanan musim ini, Perak FC mengutip 13 mata dan sekadar menduduki tangga ke-11 iaitu kedua tercorot daripada 12 pasukan. Terus patuhi SOP dan tingkatkan disiplin sosial sebagai langkah pencegahan COVID-19.
Bermula sebagai penjual aiskrim kereta sorong di Vienna pada tahun 1886, jenama Moulin Pradel kini gegah sebagai aiskrim Itali paling popular di Austria. Visualnya mengakhiri Buletin 1.30. Salam hormat dan assalamualaikum.